Tuan-tuan, Anas bin Malik ni, mak dia Rumaisah radhiyallahu taala anha, masa Nabi SAW baru sampai ke Madinah, orang seronok sangat dengan Nabi. Orang buat main macam-macam lah, main duit lah, main yang tu ni lah, main bagi barang lah, bagi keperluan macam-macam lah. Dia sayang sangat ke Nabi SAW. Mak Saidina Anas bin Malik, dia pegang tangan Saidina Anas bin Malik masa tu umur 10 tahun, darjah 4 kalau bahasa kita, mai tinggal kat Nabi. Wahai Rasulullah SAW, ni anak saya, ambillah dia, khidmat pada kamu. Dan bermula daripada umur sekecil tu, dia jadi anak murid, masuk dalam madrasah Nabi SAW. Manusia pertama yang mengaji dengan Nabi SAW adalah Saidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maknanya daripada kecil dia dijaga, dibelai dan diberi tarbiyah direct oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ada bagi kat dia satu tongkat dan dia pesan, nanti aku masa meninggal, tongkat ni tolong kebumikan aku sekali dengan tongkat ni, kerana aku nak bawa tongkat ini, aku nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat padang mahsyar nanti. Aku nak kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya Unais. Unais tu isim tasghir, panggilan manja pada Anas. Kalau Anas jadi Unais, kalau Omar jadi Umair. Maknanya isim tasghir kita panggil dia dalam kaedah bahasa Arab. Aku nak kata kat Nabi SAW, Rasulullah, saya adalah Anas, saya selalu khidmat pada kamu. Ini tongkat bukti Nabi pernah baik kat aku, boleh tak syafaat kat aku? Saidina Anas dengan Nabi SAW ni adalah orang yang sangat rapat, orang yang sangat mengetahui. Dan Nabi pergi mana pun Saidina Anas akan ada, macam bayang-bayang lah kita kata, Nabi pergi mana dia ada, apa Nabi buat dia tahu. Dan umur dia panjang pula. Nabi SAW doa pada dia, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anak pinaknya, panjangkan usia dia dan berilah keberkat. Banyakkan hartanya, panjangkan usia dia dan berilah pada dia rezeki daripada wabarik lahu fima ataitahu. Berilah keberkatan pada rezeki yang telah kau beri pada dia. Saidina Anas bin Malik ada kebun kurma, tapi Allah bagi satu keistimewaan kat kebun kurma. Kurma dia extra large, mega size. Orang semua besar ni, kebun dia ni jenis besar tu, jenis lain. Oh, hebat dia, macam saiz yang mega dan besar sebab doa Nabi SAW. Dan yang kedua, ada haruman misk. Kata Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bagaimana kalau orang lalu kan kat kebun tu, sampai kat kebun Sayyidina Anas bin Malik, oh, wanginya macam bau kasturi. Dan Sayyidina Anas bin Malik ni, Allah beri pada dia panjang usia dia, dan anak-anak dia pun dekat, ramai yang Allah beri pada dia zuriat keturunan anak-anak dia. Maknanya dia ni rapat dengan Nabi lah. Dia rapat-rapat dengan Nabi pun tahu dia fikir apa. Dia fikir, aku ni kat akhirat boleh selamat ke tak ni? Risau kat aku ni. Dia risau mahsyar, mizan. Tak tahu, walaupun aku selalu rapat dengan Nabi, risau. Maka apa dia kata? Sayyidina Anas bin Malik kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepadamu untuk berikan syafaat padaku. Ya Allah, dia hebat dah. Dia pun minta supaya Nabi syafaatkan dia, tolong dia ke akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? InsyaAllah aku akan lakukannya. Maknanya, hamai jumpa aku nanti, aku akan syafaatkan kamu ke akhirat. Tapi Sayyidina Anas bin Malik terfikir juga. Dia fikir Nabi ni macam, kalau bahasa kita, public figure lah. Orang akan kumun Nabi, tanya mahsyar ni. Nabi ni orang utama, kita baca dah syafaatul uzma, orang akan jumpa semua Nabi lah, orang akan serbu Nabi SAW. Jadi aku ni macam mana ni, boleh ke rempuh orang semua cari? Ada tak beberapa option lain-lain? Katalah tak tahu nak cari tak mana ni. Maka Nabi SAW kata apa? Cari aku di titian Sirat. Dekat titian Sirat, hama cari aku. Maka Sayyidina Anas bin Malik kata, aku bertanya lagi, jika aku tidak jumpa kamu di titian Sirat, di mana aku nak jumpa kamu? Rasulullah,
Dia jalan dah, tapi dia macam confused lagi. Katalah tak jumpa. Oi, tak boleh buat main ni. Ni orang ramai nak jumpa ni. Satu-satu orang harapan yang boleh syafaat orang semua ni. Nabi-nabi pun minta tolong supaya dicepatkan dengan syafaat Nabi SAW. Ada tak tempat lain? Maka Nabi kata apa? Cari aku di mizan. Cari aku ketika orang duk timbang amal soleh. Dan yang ketiga, Sayyidina Anas bin Malik tak puas hati 3 kali dia tanya. Satu lagi apa dia? Kalaulah tak temui kamu di mizan, maka sabda Nabi SAW, cari aku di telaga dan aku tidak akan berada di tempat lain selain daripada 3 tempat ni di akhirat. Nabi kata kalau hang tak jumpa aku kat mizan, cari kat titian sirat. Kalau tak jumpa aku kat titian sirat, hang boleh cari aku dekat, nama dia adalah Telaga Al-Kausar. 3 tempat ni aku tak akan tinggal orang. Aku akan tunggu umat aku di 3 lokasi ni. Tuan-tuan pernah dengar ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah tanya kat Nabi SAW, ayazkuru ahadan ahada. Esok di akhirat, ada tak masa kita duduk di padang mahsyar, masa kita duduk bangun daripada akhirat tu, ada tak kita akan terlintas fikir anak, isteri, family, keluarga, mak lang, tok nga, tok nyut apa, kita akan fikir tak orang ni semua, ada tak kita terlintas? Ataupun kita tak fikir siapa, kita fikir family aku je, ada tak? Nabi kata ada. Manusia akan teringat. Amma fi thalathi mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Tetapi ada 3 tempat tak ada siapa pun akan fikir pasal siapa pun orang tak akan fikir. Maknanya 3 tempat ni dia tempat yang betul-betul penting dan manusia tengah serabut tu dia tak akan fikir siapa lah. Isteri ke anak semua tak akan fikir. Apa dia? Pertama mahsyar, kedua mizan, ketiga titian sirat. Mahsyar ni duk tunggu buku catatan ni, duk risau ni, piak dia ni main ke depan, dia ni main ke belakang, dia ni depan kita macam tu, depan dia ni dengan tak pakai baju, dengan tak pakai seluar, dengan matahari atas kepala. Ui, sabutlah buku aku nak main kat mana, duk tunggu je buku duk main kat mana. Masa tu memang takkan apa fikir orang lain. Yang kedua, orang takkan fikir orang lain di mana? Di mizan. Ketika timbangan amal soleh baik buruk ke lemak, yang ni kira final decision ni macam mana ni, syurga ke neraka, syurga ke neraka, aduh tak ada orang akan fikir. Yang ketiga, titian sirat, jalan bawah api neraka, dia kaut orang akan jatuh, kecuali orang yang jaga sembahyang 5 waktu, Allah mudahkan dia. Tuan-tuan, tempatnya orang takkan ingat orang, tapi Nabi ingat orang. Ingat siapa? Ingat umat dia. Nabi SAW akan beri syafaat yang uzma, nama dia di mana? Di mahsyar untuk umat dia. Dan Nabi SAW tempat orang semua takkan ingat siapa pun dah, tapi Nabi ingat siapa? Nabi tak kata Nabi nak teringat kat Sayyidatina Fatimah ke, Khadijah ke, Aisyah ke, isteri kesayangan Nabi, tak. Nabi fikir umatnya. Aku akan tunggu di situ untuk apa? Untuk bantu umat aku. Nak rayu ke Allah Ta'ala, wahai Allah, kesianlah kat dia, amal soleh dia, bagilah dia masuk syurga, bagilah, pujuk rayu Allah Ta'ala. Kerana sayangnya Nabi SAW pada umat. Nabi akan tunggu di titian sirat. Nabi akan doa apa? Rabbi salim, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Inilah dia tuan-tuan, satu-satu manusia yang hidup tak ada kepentingan diri sendiri. Hidup dia untuk beri kepentingan pada umat dia. Walaupun terseksa diri, susah, payah, dalam keadaan yang payah sangat, sehingga Allah kena pujuk Nabi, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tak payah kamu seksa diri kamu sendiri kalau mereka tak beriman ni. Doa malam Badar tu Nabi doa sampai pagi, sampai angkat tangan, nampak putih ketiak Nabi, ridak jatuh. Nabi ulang dalam sembahyang, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Kalau kamu azab mereka, mereka ni bukan orang lain, mereka umat kamu, mereka hamba kamu juga. Maknanya Nabi sayang betul-betul dekat umat dia. Tapi hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, bila kita baca hadis ni, kita tahu di mana kita sayangnya kita dengan Nabi, dengan di mana Nabi dengan kita. Nabi SAW sayang Nabi, dia lebih daripada sayang kita. Tapi hari ni apa kita sayang ke Nabi? Berapa banyak kita selawat, amalan-amalan hak Nabi ajak kita buat, berapa banyak yang kita buat,
banyak benda hak Nabi habaq kita tinggal, kita tak pernah buat. Maka inilah benda-benda yang boleh menyebabkan kita ni insafi diri kita sendiri, memperbanyakkan selawat dan amal soleh. Tambah esok ni, hari ni malam ni masuk Jumaat dah, maka kita pastikan setiap hari Jumaat, hari lain selawat juga. Setiap Jumaat lebih selawat kita pada Nabi SAW.